Loji rawatan air LRA Hilltop Sandakan kembali beroperasi setelah ditutup selama lebih 6 bulan sekaligus mengurangkan masalah bekalan air di beberapa kawasan. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata bekalan air mentah daripada bohol atau akses air bawah tanah ketika ini mencukupi untuk dirawat dan dibekalkan kepada pengguna. Setakat ini, 2 daripada 10 borehol yang membekalkan air mentah kepada LRA Hilltop berfungsi dengan baik dan mampu menghasilkan antara 3 hingga 3.5 juta liter air sehari. Saya difahamkan 7 dan 10 mungkin akan diaktifkan, dan apabila 7 diaktifkan, jumlah bekalan air terawat daripada loji rawatan Hilltop boleh mencecah lebih 4 juta liter sehari, dan apabila telaga 10 diaktifkan, maka kita boleh dapat lebihan air lagi, dan kita berharap ianya satu operasi yang konsisten. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau status kemajuan pelaksanaan projek menaik taraf sistem bekalan air termasuk tangki simpanan di Sandakan. 5 buah tangki simpanan air dalam pembinaan dijangka mula beroperasi Julai tahun depan sekaligus menstabilkan bekalan air di Sandakan. Terdahulu, Datuk Syahelmi meninjau kemajuan pemasangan pembentung di Jalan Lintas Utara yang dijangka siap Mei ini. Pembentung itu bagi meminimalkan kejadian banjir serta memudahkan aliran trafik ketika musim hujan. Ya, pada itu, Datuk Syahelmi memberitahu bahawa notis pemakluman operasi pam air seluruh daerah yang tular baru-baru ini merupakan satu kempen kesedaran etika kepada pengguna. Justru pengguna diingatkan agar tidak panik, sebaliknya memastikan pemasangan pam air mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Ini kerana terdapat penghuni di perumahan memasang pam air dengan cara yang salah sehingga menyebabkan bekalan air tidak sampai kepada penghuni lain. Kita memaklumkan bahawa ini adalah satu kempen kesedaran dan keduanya akan dilaksanakan secara bersasar. Jadi kita mintalah para pengguna tidak panik, tidak terlalu gusar dan cuba periksa kedudukan cara pemasangan pipe anda bagi memastikan ianya dipasang dengan cara yang betul mengikut undang-undang. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau status kemajuan pelaksanaan projek menaik taraf sistem bekalan air termasuk tangki simpanan di Sandakan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sedang melaksanakan dasar pandang ke timur dalam negara selaras agenda menoktahkan kemiskinan tegar. Menterinya Datuk Iwan Penedik berkata dasar pandang ke timur dalam negara memberi fokus tambahan kepada keperluan tambahan di Sabah dan Sarawak khususnya dalam menangani insiden kemiskinan tegar. Justru pada tahun ini, KUSKOP dengan kerjasama Yayasan Bank Rakyat YBR yang menerima dana daripada Bank Rakyat melaksanakan program Ehsan di KUSKOP. Program itu adalah satu inisiatif secara bersasar dan bersepadu dalam membantu membasmi kemiskinan di Sabah melalui pelbagai komponen, antaranya keusahawanan dan peluang pendidikan. Datuk Iwan menyatakan demikian di Dewan Negara. Untuk ini, pilot projek akan dilaksanakan di 3 kawasan Parlimen Utara Sabah yang merekodkan insiden kemiskinan tegar yang tertinggi berdasarkan kepada daftar e-kasih, iaitu di Parlimen Kudat, Parlimen Kota Marudu dan Parlimen Kota Belud. Bagi fasa pertama pelaksanaan, KUSKOP melalui YBR sedang menyelaras penyaluran bantuan program pembangunan pendidikan kepada ahli isi rumah AIR, e-kasih kategori miskin tegar dan miskin di 3 kawasan tersebut. Polis Sabah merampas dadah jenis syabu bernilai lebih 3 juta ringgit dalam satu serbuan kenderaan di tempat letak kereta sebuah pasaraya di Penampang Khamis lalu. Dalam serbuan itu, 4 kotak besar berisi bungkusan disyaki dadah seberat 63.55 kg ditemui dan 2 lelaki warga tempatan turut ditahan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun berkata dalam serbuan pukul 9 pagi oleh sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontingen Sabah menahan sebuah kenderaan dinaiki suspek. Siasatan lanjut mendapati dadah berkenaan dari Semenanjung sebelum dibawa ke Sabah untuk dihantar ke negara jiran melalui Sandakan.
Hasil saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek berusia 30 dan 33 tahun itu negatif dada dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau serta dipercayai berperanan sebagai penghantar dada. Dua-dua suspek berkenaan masih lagi berada di bawah tahanan riman dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kedua-dua suspek dipercayai aktif melakukan kegiatan berkenaan sejak lebih setahun lalu. Program inisiatif penghijauan lestari aspirasi negeri Taman Terindah iPlant langkah penting ke arah pemeliharaan hutan paya gambut Borneo. Pelaksanaannya di Pusat Luar Hutan Paya Gambut Klias Beaufort menyasarkan penanaman 1.3 juta pokok dan tumbuhan menjelang tahun 2033. Muhammad Raid, Wafin Rozlan ada butirannya. Kawasan ini besar, lebih kurang 3.600 lebih hektar dan di bawah hutan ini dijaga oleh Jabatan Perhutanan dan semua ada dalam sini. Pokok-pokok habitat semua ada dalam sini. Jadi ini juga adalah salah satu produk pelancongan di daerah Beaufort lah, khususnya di kawasan Klias. Penanaman pelbagai jenis pokok menerusi program anjuran Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah dengan kerjasama pelbagai pihak ini mampu memulihkan ekosistem hutan yang terjejas. Diharapkan satu hari nanti pokok ini akan tumbuh, membesar dan akan membantu memulihkan ekosistem hutan ini daripada kawasan hutan ini terus terosot. Seperti mana yang kita tahu tanah gambut ini, jika kita biarkan dia terbuka, lama-kelamaan tanah itu akan susut. Inisiatif ini bukan sahaja untuk sesabah, kita juga untuk tunjuk seluruh rakyat Malaysia. Usaha tu masih ada di state level dan insyaAllah ada juga di seluruh Malaysia untuk menghidupkan balik kawasan paya-paya dan juga menghidupkan perhutanan di Malaysia. Pusat Luar Hutan Paya Gambut Klias Beaufort ini dikategorikan sebagai tanah lembap. Tanah lembap berfungsi melindungi pinggir pantai, mengurangkan hakisan dan menjadi habitat bagi hidupan akuatik. Memandangkan kita, dunia kita, lapisan ozon dia semakin menipis. Jadi bagi saya kalau kita tanam lagi banyak pokok hijau-hijauan, dia akan menebalkan lagi lapisan ozon. Kita berharap agar apa yang kita mulakan pada hari ini, apa yang sudah kita tanam pada hari ini, akan menjadi warisan kepada anak-anak kita pada masa akan datang. Hutan Paya Gambut Borneo menjadi kawasan perlindungan lebih 60 spesies haiwan terancam termasuk burung yang berhijrah. Selain itu, sejumlah 927 spesies tumbuhan berbunga dan pakis turut direkodkan terdapat di kawasan berkenaan. Justru pelaksanaan program iPlant ini merupakan antara usaha penting ke arah pemeliharaan hutan paya bakau untuk warisan generasi akan datang. Muhammad Raid, Wafin Rozlan, RTM. Laluan di kilometer 14.300 Jalan Keningau Kimanis ditutup sepenuhnya sejak Selasa lalu akibat tanah runtuh. JKR Keningau dalam satu kenyataan memaklumkan kerja-kerja pembersihan tanah runtuh masih dijalankan. Setakat petang semalam, tanah runtuh beserta batu masih dikesan di kawasan berkenaan. Penutupan jalan tersebut mungkin dilanjutkan jika keadaan cuaca tidak mengizinkan demi keselamatan pengguna jalan raya. Pemantauan berterusan dilaksana bagi memastikan kawasan tersebut benar-benar selamat untuk dilalui sebelum dibuka semula. Justru orang ramai dinasihati menggunakan jalan alternatif iaitu Jalan Kota Kinabalu, Keningau Tenom dan Jalan Sepitang Tenom untuk ke destinasi masing-masing. Baik, saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segera, Palestin pasti merdeka.